Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar 1 Sakura dan 3 Lili di Sekolah Kebangsaan Bandar Laguna Merbuk. Okey, berjumpa lagi kita dalam subjek pendidikan seni untuk tahun 1 dan 3 di mana topik hari ini ialah mengenal batik. Bersama Cikgu Diana. Okey, terdapat 4 sesi untuk subjek kita pada hari ini. Okey, sesi yang pertama, cikgu akan terangkan kepada kamu apakah maksud batik. Kemudian, cikgu akan kongsikan jenis-jenis batik. Seterusnya, okey, cikgu akan tunjukkan contoh-contoh corak batik dan akhir sekali cikgu akan berikan kamu tugasan yang berkaitan dengan topik pada hari ini. Okey, baiklah. Sebelum itu, cikgu akan terangkan apakah maksud batik. Batik ialah sejenis produk kraft yang dihasilkan melalui proses menerap lilin dan juga mencelup kain. Okey, kamu untuk menghasilkan batik, kamu perlukan kain, kamu perlukan penerap lilin dan juga warna yang khas yang digunakan untuk mewarna batik. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan apakah jenis-jenis batik. Okey, contoh yang pertama ialah batik canting. Okey, ini seperti yang kamu lihat dalam gambar ini ialah contoh batik canting. Okey, ini ialah canting. Okey. Kamu perlukan canting ini, okey, untuk mencanting batik ataupun dalam bahasa mudahnya untuk melukis batik. Okey, seperti yang kamu lihat, okey, ini dalam ini terdapat dakwat yang khas yang digunakan untuk mencanting batik. Okey, jadi kamu perlukan dakwat ini dan juga canting ini. Kemudian kamu perlukan kain untuk kamu lukis corak-corak yang diingini. Jadi, batik yang menggunakan canting dipanggil sebagai batik canting. Seterusnya ialah batik blok. Okey, coraknya tidak jauh beza daripada corak batik canting dan kamu juga mestilah menggunakan kain dan juga dakwat yang khas untuk menghasilkan batik. Tetapi bagi batik blok, kamu perlukan bahan ini ataupun dipanggil sebagai blok. Okey, blok ni kamu boleh guna, kamu perlu letakkan dakwat di dalam blok ini, kemudian kamu tekap ataupun kamu cokkan di atas kain tersebut untuk menampakkan corak yang kamu ingini. Okey. Jadi, jika kamu melukis batik menggunakan blok, ianya dipanggil sebagai batik blok. Seterusnya ialah batik stencil. Okey, ini ialah contoh batik stencil. Okey, untuk stencil kamu perlukan sekeping kertas atau sekeping kertas yang khas, okey, dan kamu perlu tebuk ataupun gunting bentuk yang kamu inginkan. Okey, kemudian kamu letakkan di atas kain dan kamu tekap. Okey, sehingga kiranya akan menjadi bentuk sama seperti bentuk yang kamu gunting di atas kertas tadi. Okey, teknik ini dipanggil teknik stencil. Jadi, jika kamu gunakan teknik ini, batik kamu tersebut akan dikenali sebagai batik stencil. Seterusnya ialah batik pelangi. Okey, ini ialah contoh batik pelangi. Batik pelangi ini menggunakan konsep sama seperti konsep tie-dye. Kiranya kamu ambil sehelai kain, okey, kemudian kamu ikat dengan getah ataupun tali dan kemudian kamu letakkan warna ataupun dakwat khas yang pelbagai warna
ataupun warna-warna pelangi, kemudian kamu celupkan dalam air dan kemudian kamu keringkan. Okey, jika kamu menggunakan teknik tersebut, hasil batik kamu akan dikenali sebagai batik pelangi. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan juga apakah jenis-jenis corak batik. Okey, corak yang pertama ialah corak flora. Okey, ini ialah contoh corak flora. Okey, flora membawa maksud tumbuh-tumbuhan. Okey, seperti yang kamu lihat, ini ialah corak bunga. Okey, ini pun bercorak bunga, bermotifkan bunga. Okey, jika hasil karya batik kamu bermotifkan bunga ataupun tumbuh-tumbuhan, ianya ialah batik yang bercorak flora. Seterusnya ialah corak fauna. Okey, fauna bermaksud haiwan ataupun binatang. Okey, jadi seperti yang kamu lihat, ini berbentuk haiwan dan di bahagian kanan juga berbentuk haiwan. Okey, jika corak batik kamu bermotifkan haiwan ataupun binatang, ianya dikenali sebagai batik corak fauna. Okey, corak yang terakhir ialah corak geometri. Okey, corak geometri bermaksud corak yang berulang-ulang dan sama bentuk. Corak geometri ialah corak yang mempunyai sudut. Okey, seperti yang kamu lihat contoh. Okey, kesemua corak ini mempunyai bentuk yang sama dan berulang-ulang. Jika kamu menggunakan teknik seperti ini, hasil karya kamu akan dikenali sebagai batik bercorak geometri. Okey, sekarang ialah sesi tugasan. Cikgu akan berikan kamu worksheet ini. Okey. Seperti yang kamu lihat, ini ialah corak yang lazimnya digunakan untuk melukis batik. Dan ini ialah batik yang bercorak flora. Okey. Kamu perlu cetak ataupun print lembaran ini. Kemudian kamu perlu warnakan dengan menarik. Dan akhir sekali kamu perlu tuliskan nama kamu di bawah ini. Di mana kamu ialah pencanting bagi corak ini. Jadi di bahagian nama pencanting, kamu perlu tulis nama kamu. Baiklah, setakat ini sahaja sesi kita pada hari ini untuk subjek pendidikan seni tahun 1 dan 3, di mana tajuknya ialah mengenal batik. Cikgu harap kamu dapat memahami apakah maksud batik serta kamu dapat kenal apakah jenis-jenis corak dan jenis-jenis batik. Kerana batik ialah satu warisan negara kita. Terima kasih di atas kerjasama dan tumpuan kamu. Cikgu harap kita dapat berjumpa lagi di lain waktu.